Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini, kita nak bincangkan berkenaan dengan ini topik yang pastinya akan memberi sedikit kesedaran kepada kita. Apatah lagi, moratorium telah pun berakhir pada bulan ini dan hanya akan dilanjutkan kepada mereka yang memohon bantuan daripada bank untuk melanjutkan moratorium ini sehingga bermula bulan depan sehingga Disember nanti. Ini berkenaan dengan kita perlu tahu bagaimana setelah moratorium tamat, bagaimana kita perlu mengurus kewangan kita sendiri. Apatah lagi dalam keadaan yang kita berdepan dengan pandemik ni kan. Ramai juga yang terkesan kena buang kerja, gajinya perlu potong separuh dan sebagainya. Dan bagaimana pula nanti bila kita dah mula bulan depan tu nak bayar banyak sangat komitmen. Kita kena tahu bagaimana nanti realiti yang sebenar. Jadi ini adalah persediaan kita juga bagaimana untuk mengelak kita ini sebagai senarai hitam. Nanti kita akan penjelaskan apa sebenarnya senarai hitam itu. Tapi sebelum itu kita mungkin boleh bersama dan mendekati ini kisah yang dilalui oleh seorang individu ini. Muhammad Aizuddin Zulkafli, beliau ini merupakan antara pernah berniaga, banyaklah perniagaan dilakukan, tapi pernah melalui fasa hitam juga, katanya pernah di senarai hitam. Tapi disebabkan itu, beliau melalui program perancang kewangan melalui AKPK. Jadi kita nak bersama dengan Muhammad Aizuddin Zulkafli. Hello. Hello. Assalamualaikum Aizuddin. Waalaikumsalam. Okey. Saya tadi bercakap berkenaan dengan senarai hitam. Bagaimana nanti komitmen selepas moratorium ini tamat kan? Dan kita tahu sudah maklum dengan pandemik COVID-19 ini, ramai yang terkesan. Ramai yang kena buang kerja, ramai juga yang sebelum ini kan dengan keluarga yang besar dan sebagainya, punca pendapatan tak tentu dan sebagainya. Jadi Aizuddin sendiri ada pengalaman pernah diselamkan Okey. Mungkin Aizuddin boleh kongsikan juga pengalaman Aizuddin dengan perniagaan dilakukan, disenarai hitamkan dan bagaimana Aizuddin sendiri memilih atau mencari jalan untuk keluar daripada permasalahan itu. Dia pada asal biasalah bila kita buat bisnes dan perniagaan kita jatuh, so kewangan kita pun agak tak kukuh. So bila start dah tak kukuh, you ada masalah dengan bank, so you tak boleh nak bayar you punya monthly commitment. Dan sebab tu saya pun pergi ke AKPK, minta diorang punya counselling lah pada awal. So bila kita pergi kat sana, mereka pun mula-mula diorang bagi khidmat nasihat. And then diorang akan print kita punya secret report dan dia akan check. Dan dari situ dia akan nasihatkan macam mana nak kurangkan kita punya komitmen tu. Cik Aizuddin, tidak semua yang peka, yang mungkin berani sebenarnya untuk pergi jumpa dengan AKPK sebab mungkin ada juga segelintir yang rasa malu kan. Nanti pergi AKPK orang kata macam aku ni tak cukup duit dan sebagainya. Banyak persepsi dan juga stigma masyarakat. Mungkin Aizuddin bagaimana permulaannya itu? Macam stigma masyarakat tu tak dapat dinafikan lah. Memang kebanyakannya mungkin malu nak pergi ataupun either malu atau tak tahu. Tapi macam saya fikir itu memang dah rasa kena ada buat sesuatu lah. Tak boleh lah sebab kalau contoh kita ada masalah dengan bank akan call kita setiap pagi dan sebagainya untuk follow up dengan payment. Panggilan daripada bank setiap hari? Ya. Kalau you ada miss payment dia mesti akan dapat panggilan daripada bank. Dan imagine kalau satu bank, kalau you ada contoh 3 atau 5 bank, so berapa call yang you akan terima pada setiap hari. So waktu tu saya fikir saya perlukan bantuan. So that's why saya terus pergi dekat AKPK. So diorang pun dari situlah diorang start counselling dan bagi tahu apa next step forward dia. Okey, sebelum bertemu dengan pakar kaunseling ini bagaimana menguruskan kewangan, keadaan Aizuddin ketika itu maknanya sudah berada di tahap yang runcing, memang dah tak tahu dah jalan keluar daripada permasalahan. Itu memang dah kira kalau kapal dah nak garam lah. Ya. Okey, selepas teruskan. So ketika itu saya rasa saya perlukan buat sesuatu lah. Tak boleh kita nak duduk diam saja sebab kalau
kalau bila kita dalam keadaan yang macam kira financial stress lah kan. So kita pun nak bekerja pun kita agak mempunyai kan hati? kesukaran lah, tak tenang, mungkin mental health pun akan terganggu. Ya. Sebab tu saya keluar daripada kira saya punya zone ketika itu dan seek for AKPK punya pertolongan. Ya. Baik, keadaan sekarang bagaimana setelah mengikuti program pengurusan kewangan ini? Okey, bila join AKPK, bila sertai program AKPK, satu kita dah tak boleh buat komitmen yang baru. Ya. Itu satu. Dan nombor dua, mereka membantu kita kurangkan komitmen yang sedia ada. Di mana kita setiap bulan kita akan bayar kepada AKPK dan AKPK akan tolong uruskan semua komitmen kita yang sebelum ni. So komitmen tu akan berkurang. Dan pada masa sama, you punya cash account pun, bank balance pun akan lebih manageable lah. So you dah boleh predict dah. You dah boleh buat perancangan, okey berapa cash yang you akan ada dan berapa belanjaan yang you kena bayar dekat AKPK. Ya, keadaan pun tenang ya sekarang ya? Sekarang memang lebih tenang lah. Baik. Azrin, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Ya. Alright. Okey, kita doakan yang terbaik buat Azrin juga insya-Allah. Okay, insya-Allah. Semoga maju jaya insya-Allah dalam perniagaan semua. Itu dia pengalaman Muhammad Aizuddin Zulkafli antara peserta program melalui masalah dan juga fasa hitam. Kita bayangkan kewangan ni bukan cancalang tau masalah dia. Bukan saja individu tetapi boleh memberi kesan kepada kekeluargaan, sistem sokongan kekeluargaan juga boleh punah kalau misalnya kita tak pandai mengurus kewangan ini.